Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan akan membintangkan tentang kritikan sastra, sanjungan dan pendekatan bagi subjek kesusasteraan dan kebudayaan Melayu yang diajar oleh pensyarah Cik Siti Salamah binti Muhammad Yusof. Baiklah, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu saya Muhammad Harizuddin bin Muhammad Taharuddin bersama-sama dengan Ku Muhammad Amar bin Ku Abdul Tawab dan juga Muhammad Nazhan bin Muhammad Nazri. Dalam pembentangan kali ini, kami akan membincangkan tentang novel yang bertajuk Songket Berbenang Emas. Dalam pembentangan kali ini, terdapat 4 isi kandungan yang kami tekankan, iaitu yang pertama pengenalan, yang kedua kritikan sanjungan, yang ketiga kritikan pendekatan dan yang terakhir sekali novel Songket Berbenang Emas. Baiklah, kita bergerak pada isi kandungan yang pertama, iaitu pengenalan. Apa itu kritikan? Kritikan bermaksud analisis, penilaian dan ulasan terhadap sesuatu karya sastera. Kritik juga merupakan ulasan atau kata-kata tentang keburukan atau kelemahan. Maksud kritikan ini diambil daripada Kamus Dewan edisi keempat. Bagi kritikan sastera pula, kritikan sastera bermaksud cabang pengajian yang berhubung dengan hal-hal mendefinisi, mengelas, menghurai dan menilai karya kesusasteraan yang telah dihasilkan. Baiklah, kita berpindah kepada kritikan sanjungan. Sanjungan bermaksud pernyataan rasa kagum atau senang terhadap orang lain. Jadi, kritikan sanjungan bermaksud memuji karya dan pengarangnya yang menyerlahkan pemikiran yang bernas di samping menampilkan elemen dalaman karya yang baik dan menarik. Kritikan sanjungan ditujukan juga kepada pengarang kerana memiliki daya intelektual, ketajaman dan kebernasan pemikiran. Abdullah Munshi umpamanya diiktiraf sebagai pelopor atau bapa kesusasteraan Melayu moden, terutama dilihat dari perspektif gaya bahasanya, iaitu penulisan berbentuk autobiografi yang bersifat kewartawanan. Kritikan pendekatan. Pendekatan ialah perbuatan mendekati atau mendekatkan. Ayat ini diambil daripada Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Kritikan pendekatan merupakan satu usaha untuk mencapai pengertian terhadap sesuatu penelitian. Terdapat beberapa kritikan pendekatan yang berkembang di tanah air, misalnya pendekatan moral. Pendekatan moral merupakan pendekatan yang berkaitan dengan penelitian terhadap nilai-nilai moral dan agama yang terkandung dalam karya sastera. Kajian ini lebih memfokuskan perilaku watak yang ditampilkan oleh pengarang. Ketinggian moral yang diungkapkan dalam karya menunjukkan ketinggian mutu karya berkenaan. Berdasarkan kritikan sastera yang telah dilakukan, terdapat beberapa kepentingannya. Antaranya ialah memberi pandangan hasil karya sastera dari sudut pandangan lain dari penulis. Yang kedua, membantu pembaca-pembaca lain untuk menghayati hasil karya sastera tersebut. Dan yang akhir sekali, membantu penulis dalam usaha mendidik masyarakat setelah mengetahui kemahuan dan keperluan pembacanya. Baiklah, saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang novel Songket Berbenang Emas. Novel ini merupakan novel karya Khairuddin Ayub. Di dalam novel ini terdapat satu watak utama, iaitu Dahlia. Dahlia merupakan anak sulung kepada Embung dan Saleha. Dahlia mempunyai 6 orang adik. Dahlia merupakan seorang pelajar tingkatan 6 atas di Sekolah Menengah Perempuan Temenggung Ibrahim. Tema bagi novel ini adalah kecekalan seorang remaja, iaitu Dahlia, yang berusia 19 tahun dalam usahanya menempuh
cabaran hidup yang pelbagai. Baiklah, kita bergerak kepada sinopsis bagi novel ini. Novel ini mengisahkan kehidupan Dahlia, seorang murid yang bijak dan disenangi oleh teman-temannya. Namun, Dahlia menghadapi masalah keluarga sehingga mengganggu tumpuannya terhadap peperiksaan STPM yang bakal didudukinya. Dahlia yang merupakan anak sulung terpaksa memberikan perhatian kepada adik-adiknya setelah pelbagai masalah melanda keluarganya. Ibunya, Saleha, dirawat di Hospital Permai kerana mengalami masalah mental. Ayahnya pula dipatuk ular sehingga dimasukkan ke wad beberapa hari. Adik lelakinya, Abu Bakar pula, terpengaruh dengan rakan-rakannya sehingga tidak mahu belajar. Situasi ini telah menyebabkan Dahlia terpaksa keluar dari asrama untuk menjaga adik-adiknya. Tekanan hidup Dahlia semakin bertambah apabila hubungannya dengan Azhari dipandang serong oleh jirannya. Tindakan berani Dahlia terjun ke sungai untuk menyelamatkan Said tidak dihargai, malah dicemuh pula kerana gagal menyelamatkannya. Walau bagaimanapun, Dahlia tetap tabah menghadapi segala dugaan. Hikmah di atas kesabarannya menghadapi pelbagai dugaan hidup ialah apabila Dahlia dapat melanjutkan pelajaran ke Jepun dan bertunang dengan cinta hatinya Azhari. Pertama sekali, apakah itu kritikan sanjungan? Definisi bagi sanjungan adalah pernyataan rasa kagum atau senang terhadap orang lain. Yang kedua, memuji karya dan pengarangnya yang menyerlahkan idea bernas dan menampilkan elemen dalaman karya yang menarik. Kritikan sanjungan terbahagi kepada 3 bahagian. Pertama, watak. Kedua, gaya bahasa. Dan akhir sekali, tema. Tema bagi novel ini ialah kecekalan seorang remaja menempuh cabaran hidupnya. Seterusnya, kita akan beralih kepada perwatakan. Watak utama dalam novel ini ialah Dahlia. Beliau merupakan seorang yang bertanggungjawab. Selain itu, beliau juga cekal menghadapi cabaran hidup. Dan akhir sekali, seorang yang berani. Perwatakan ini berubah daripada negatif hingga menjadi positif. Dan akhir sekali, nilai murni yang terdapat di dalam novel ini. Pertama, nilai kasih sayang. Yang kedua, nilai hemah tinggi. Dan terakhir, nilai semangat bermuafakat. Dalam novel ini, menekankan tentang kesihatan mental dan kemiskinan masyarakat. Seterusnya, kita beralih kepada kritikan pendekatan. Kritikan pendekatan bermakna sesuatu atau cara untuk mendekati sesuatu karya sastera. Karya sastera dapat dikaji dengan lebih mendalam jika pengkritik menggunakan pendekatan tertentu, iaitu terdapat beberapa pendekatan yang boleh dibuat dalam sastera. Yang pertama adalah pendekatan intrinsik. Pendekatan intrinsik adalah pendekatan terhadap karya sastera dengan meresapkan teori dan faedah sastera yang penelitiannya berpremiskan karya sastera itu sendiri, terutamanya menelusuri unsur-unsur dalaman yang membina karya itu seperti plot, watak dan pewatakan, latar sudut, pandangan dan gaya bahasa. Seperti contoh yang kita boleh ambil dalam novel adalah watak yang digunakan dalam cerita mempunyai beberapa personaliti. Yang pertama, latar novel ini terlalu banyak. Misalnya, latar tempat yang mempunyai pelbagai lokasi dengan nama yang agak sukar. Seterusnya, banyak gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini seperti personifikasi. Contoh, motosikalnya mengaum membelah kesunyian pagi, bahan kepanasan bertakung di pelupuk. Yang kedua adalah pendekatan moral. Pendekatan moral adalah penelitian terhadap nilai-nilai moral dan agama. Justru itu, kajian ini terfokus kepada perilaku watak yang ditampilkan oleh pengarang. Contoh yang boleh diambil di dalam novel adalah seperti nilai keberanian.
Contohnya, Dahlia terjun ke dalam sungai yang berarus deras untuk menyelamatkan Said. Contoh yang seterusnya adalah Embung pula menasihati Dahlia agar sentiasa ingat akan Tuhan dan patuh pada adat dan budaya orang Melayu walau di mana-mana pun dia berada. Pendekatan yang terakhir iaitu pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi dikenali juga sebagai pendekatan kemanusiaan. Pendekatan psikologi ini adalah proses penulisan teks karya itu yang melalui pelbagai proses, bermula daripada mencari idea atau persediaan, pengeraman, iluminasi dan verifikasi. Proses penciptaan itu tidak sahaja berkaitan dengan proses dalaman, malah proses luaran. Justeru tentulah banyak konflik, tekanan, hambatan dan fenomena yang timbul dalam proses penulisan itu. Contoh yang saya boleh ambil dalam novel tersebut adalah plot yang ditanyakan dalam cerpen bermula dengan permulaan Az-Zahari merisik Dahlia selepas habis pengajian. Baiklah, sekian saja pembentangan kami. Terima kasih.